saya teringatlah dalam Ejen Ali. Ya, Ejen Ali, saya minat dengan Ejen Ali. Awak minat Ejen Ali? Boleh, minat. Saya ada ingat satu scene tu yang menari kan, dekat kedai mamak Mamak kan. Maju. Ya, Okey. yang itu saya ingat sampai sekarang lagi. Jadi mereka di sebaliknya itu adalah anak-anak muda yang luar biasa. Betul. Kerana hasil mereka ni bukan saja popular di Malaysia, malah di luar negara. Kita akan bersama dengan seseorang untuk bercerita mengenai Ejen Ali ni. Kabarnya akan ada movie yang baru. Betul, tapi sebelum tu kita saksikan dulu ini trailer Ejen Ali The Movie. Sejak ada Iris Neo, saya rasa makin diketepikan. Lagipun, kalau semua ejen dah pakai Iris, Mata perlukan saya lagi ke? Kenapa semangat sangat nak kejar aku sampai sini? Saya harap kamu semua sudah sedia. Kerana misi kita seterusnya akan menentukan masa depan Cyberaya. Bagi tahu aku, apa yang kau tahu? Ini pandai Cyberaya, Doktor. Kita pemacu kemajuan manusia. Cyberaya tak tahu ke masalah tempat ni? Siapa budak ingusan ni? Kita orang lagi perlukan orang macam kau. Cakap terang, aku saing untuk menang. Memang Mata dah tak perlukan aku lagi kan? Ali, ini bukan pasal kau. Kita ada misi paling penting sekarang. Datuk Bandar kita dalam bahaya. Kenapa kita kena kisahkan dia kalau dia tak kisah orang lain? Aku dah tak nak jadi ejen. Semua rimau aku serang. Aku masih boleh tendang. Kalau nampak jangan cengang. Kalau kacau benang kami nanti dengar gendang perang. Lepas tangan yang di sini lawan yang sebelah. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Yes. Kita jaga kita. Ya, macam Ejen Ali kan. Ini antara filem yang saya bila tengok masa tu kebetulan dapat tengok dengan anak, saya memang kagum dan juga rasa bangga dengan filem animasi di Malaysia ini. Luar biasa kualiti dan juga jalan cerita yang bertaraf antarabangsa lah. Betul. Bila kita tengok, kita tak dapat nak bezakan pun. Ini animasi international ataupun tempatan. Jelas sekali memang animasi tempatan. Luar biasa. Muaz. Okey. Jadi hari ini bersama-sama dengan kita nak bersembang-sembang lah pasal Ejen Ali The Movie juga. Kita ada Usama Zai Hussein, pengarah Ejen Ali The Movie dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Wow Animation. Assalamualaikum, selamat pagi Sama. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar? Alhamdulillah. Saya ingat lagi waktu sebelum Ejen Ali ini dilancarkan, kita bersama di studio. Jadi hampir setelah 2 tahun lebih ni kan, ini kita secara visual ni kita bersama-sama. Okey, jadi mungkin kalau kita sebut mengenai Ejen Ali The Movie bakal diangkat sebagai filem terbaik. Dan ini kalau kita lihat bagaimana kutipan di pawagam yang luar biasa dengan 32.5 juta menduduki carta teratas ya untuk kutipan tiket pada waktu itu. Jadi mungkin kalau kita lihat apa lagi agaknya perancangan-perancangan yang akan datang dan juga kecemerlangan yang dilakar untuk filem animasi ini. Sejak daripada lepas kita siap movie yang pertama hari tu, kita ada perancangan untuk buat sambungan movie yang kedua. Tapi itulah dengan pandemik dan situasi pawagam pun terpaksa tutup sementara kan, dan sekarang bila buka pun anak-anak kecil masih belum boleh pergi menonton. Jadi kita terpaksa mengubah perancangan sikitlah dekat situ. Jadi sekarang kita tengah work on musim ketiga yang merupakan satu co-production dengan Disney Plus. Yang insyaAllah kita akan tayangkan menjelang tahun depan lah.
Wah, international ya bersama dengan Disney Plus. Okey, macam yang kita tahu sebelum ni lah kan, Ejen Ali dah pun rangkul macam-macam anugerah. Contohnya dalam kategori watak animasi popular, anugerah bintang popular pun ada kan. So macam mana Ejen Ali ni nak kekalkan jenama Ejen Ali untuk terus relevan sampai nanti? Selain daripada musim ketiga dan movie yang kita tengah rancang sekarang ni, kita ada juga game mobile, kita punya mobile game Agents Arena yang merupakan satu multiplayer mobile kan. Baru-baru ni tim Rev Media daripada Media Prima dah mula menjalankan tournament pertandingan Ejen Ali punya mobile game, dan alhamdulillah menariklah. Saya sebagai pencipta Ejen Ali ni bangga tengok, dan selain daripada itu kita of course always ada merchandise baru yang kita keluarkan. Macam dengan situasi COVID ni kita ada keluarkan Ejen Ali punya mask, hand sanitizer, dan always kita ada perancangan benda-benda baru yang akan terus dikeluarkan. Sebab kalau masa tu ada trailer yang telah pun dibuat khas untuk kita punya frontliner. Saya ingat lagi dikeluarkan Usama, bukan main walaupun pendek saya tengok pun saya teruja. Saya betul. Saya rasa macam okay, let's go, kita sama-sama membantu negara kita bersama dengan frontliner kita. Jadi mungkin cabaran-cabarannya saya dapat rasakan waktu movie tu keluar, dia punya aura, dia punya semangat tu luar biasa. Dan mungkin kalau tak ada pandemik ini, selang setahun mungkin dah boleh ada untuk filem sequel ataupun yang kedua untuk Ejen Ali ni. Jadi bagaimana, mengganggu tak momentum geng yang di belakang tabir semua dah bersemangat nak buat untuk filem-filem terbaru ni, tapi oleh kerana pandemik, okey, slow dulu, relax dulu. Ada mengganggu tak momentum dia? Sama. Memang tak dapat dinafikan lah. Memang saya rasa bukan saja kita tapi ramai seluruh dunia ni yang affected kan. Memang tak senang. Saya selalu macam fikir kita bila dekat one of the benda yang kita ketengahkan dalam kita punya culture tu memang cara bekerja yang sangat kolaboratif. Maksudnya kita banyak peer to peer punya feedback, kita banyak bertukar-tukar idea kan. Jadi bila terpaksa bekerja dari rumah ni, saya rasa itu antara faktor paling besar lah yang mengganggu cara bekerja. Dan ialah bila kita tak dapat nak berkomunikasi, berada dalam perbincangan dalam satu bilik apa semua ni, dia kacau lah. Tapi kita, ialah bukan kita saja kan yang mengalami kesusahan, mengalami cabaran. Jadi kita kena sama-sama, orang kata do our best untuk still hasilkan yang wow, dan buat yang terbaik lah. Jadi Usama, untuk tahun ini filem Ejen Ali The Movie turut dicalonkan bersama dengan 54 filem yang lain di Festival Filem ke-31. Jadi setuju tak kalau kita cakap ini merupakan antara pengiktirafan yang boleh orang kata jadikan sebagai anjakan kepada industri animasi dekat negara kita pada masa akan datang? Yang saya nampak satu yang baru untuk festival filem kali ini, kita diberi peluang ataupun diiktiraf untuk dipertandingkan bersama-sama dengan filem live action yang lain, yang saya anggap benda tu satu step forward lah. Sebab sebelum ni kalau kita tengok animasi ni dijadikan sebagai satu separate genre atau kategori kan. Tapi yalah, kita animasi ni sebenarnya satu medium kan. Jadi bila kita bercerita, dia masih memerlukan banyak elemen yang sama seperti live action sebenarnya, walaupun mungkin orang kata bahagian shooting tu tak samalah. Orang shooting di luar, kita shooting dalam komputer kan. Tapi benda selain daripada itu kan, kita masih perlu bercerita, masih perlu mengarah kita punya talent, perlu ada art direction, creative direction, benda tu. Jadi masih ni lah orang kata dia proses yang similar, yang mirip kan. Jadi saya gembira lah bila tengok dapat dicalonkan bersama-sama dengan filem live action yang lain. Saya harap itulah benda ni boleh menjadi satu yang akan menggalakkan lagi industri animasi dan boleh diteruskan in the future. Mungkin juga akan dinobatkan antara filem terbaik. Kita tak tahu, dan mungkin ini juga antara
sejarah yang bakal dilakarkan. Kalau tanya pada saya, bagi saya layak sebab saya dah tengok banyak kali. Sebab bila anak dah ajak tengok, saya kena tengok berulang kali sampai saya dah hafal. Okey, jadi kalau kita tengok perancangan akan datang, maksudnya akan buat joint venture bersama dengan Disney Hotstar. Ini bermakna negara-negara lain juga akan turut bersama-sama dapat menyaksikan Ejen Ali. Jadi bagaimana Usama dari segi jalan ceritanya? Dulu kita buat untuk Malaysia, mungkin jalan ceritanya begini, tapi kita sekarang dah tahu ia akan pergi luas ke peringkat antarabangsa lagi. Jadi perbezaannya apabila dah awal-awal lagi dah tahu dah, apabila buat Ejen Ali ni, ianya akan dipasarkan di negara-negara lain. Bagaimana? Betul. Sebenarnya kalau kita tengok cerita Ejen Ali dari mula lagi, walaupun kita hasilkan, kita tahu akan keluar di Malaysia dulu, tapi dalam perancangan, dalam perbincangan dengan pihak Primeworks semua pun kita always kata nak create a show yang boleh travel, kan. Jadi pada kita elemen-elemen tempatan tu sentiasa kita boleh masukkan dalam setting dia, dari segi watak, dari segi environment dan elemen-elemen dalam penceritaan. Tapi pada saya lah, benda yang selalunya membolehkan satu cerita atau satu watak tu travel, dia lebih kepada relatability dalam penceritaan tu. Maksudnya konflik yang dihadapi oleh kita punya main character, sama ada orang luar dari negara kita, dia boleh faham tak, dia boleh relate tak. Jadi saya rasa kalau penceritaan yang baik, maksudnya kita boleh ceritakan hidup kita punya karakter ni macam mana, dan apa yang mendatang tu, apa cabaran yang mendatang, dan kita tunjuk macam mana dia nak overcome cabaran tu, kan. Pada saya lah, dari segi tu, kalau orang luar daripada negara kita boleh faham, insyaAllah show tu akan boleh travel dengan baik. Dan of course another thing, satu lagi yang saya rasa sangat-sangat ditekankan dalam Ejen Ali punya penceritaan is also kita cuba mengetengahkan emotional anchor yang kuat lah. Yang saya rasa daripada feedback daripada kita movie pertama hari tu, alhamdulillah kita berjaya menyampaikan dengan baik lah benda tu. Nangis, Beb. Nangis. Ya, tu. Masa dengan mak dia nangis. Tu macam mana? Tapi kan bila bercakap pasal filem animasi, tadi Usama sendiri dah ada cakap bila adakah penggambaran filem-filem lain shoot dekat luar, filem animasi shoot dekat dalam studio. Daripada segi voice over filem animasi, cabaran-cabaran yang perlu dijalani daripada macam nak bagi emotion tu sampai susah tak sebenarnya nak sampaikan? Sebab kalau bukan animasi, kita boleh dapat daripada mimik muka. Betul. Jadi animasi ni pula kita kena buat nampak animasi tu betul-betul sedih macam tu kan? Ya, betul. Kalau dari segi lakonan dia tu, sebenarnya kita ada animator kita lah. Maksudnya animator ni orang yang menghidupkan watak tu, mereka lah yang melakonkan. Sebelum diorang duduk depan komputer nak animate tu, memang diorang selalunya akan perlu buat acting dulu. Dia akan buat recording mereka sendiri kan. Itu on dia punya lakonan. Tapi dalam suara tu pun satu cabaran juga, di mana kita perlu menyampaikan lakonan tu hanya melalui suara. Betul lah macam cakap tadi kan, kita kalau depan kamera kita boleh guna kita punya body language, boleh guna kita punya facial expression untuk sampaikan. Tapi dalam animasi semua perasaan tu harus disampaikan melalui suara sahaja. Dan dua elemen yang penting kena ada, itulah suara kena sedap dan dia kena boleh berlakon menggunakan suara kan. Dan saya pernah juga ada masa kita buat uji bakat dengan pelakon live action, yang mereka pun cakap macam actually very challenging sebab bila on set kan you boleh work with your co-star, you punya set, you boleh get into the feeling. Tapi you dalam recording tu you just ada microphone, mungkin ada some visual reference, dan selebihnya is up to your imagination. Jadi itu cabaran dia lah. Jadi memang susah sebenarnya. Kan? Kita pun pernah cuba-cuba tapi memang tak berjaya lah karakter. Ya, kalau kita buat drama radio pun macam susah. Bayangkan lagi animasi. Saya pun dah jumpa pemilik suara Ejen Ali tu pun. Memang bila borak dengan dia pun memang itulah antara cabaran-cabarannya. Okey, jadi mungkin untuk perancangan akan datang, kita menantikan sesuatu, dan saya dapat rasakan bahawa Usama and the team pun memang pecah kepala juga memikirkan akan adakah kuasa-kuasa baru. Ya, mungkinkah ialah benda-benda yang
bukan jangkaan Lain, kita. ya. Jadi bagaimana agaknya bila harapan orang dah makin tinggi. Yelah, sekali keluar movie dah bagus. Betul. Harapan seterusnya movie kena lagi bagus kan? Sama. Betul, memang pressure lah. bila kita memikirkan orang kata apa expectation daripada audience tu memang satu yang honestly pada saya satu cabaran lah, sebab bila mereka dah tengok satu yang baik, seterusnya mereka akan mengharapkan yang lebih baik. Tapi dari segi penceritaan pula kita always cuba untuk keep it fresh. Macam sekarang kalau dah tengok movie tu, kita semua tahu yang by the end of the movie Ali dah terpaksa pulangkan Iris kepada the agency tu kan, yang sepanjang dua musim sebelum ni pun itulah tunjang cerita dia sebenarnya. Jadi sekarang ni kita dah masukkan Ali dalam satu orang kata apa situasi atau perimeter yang baru. Lepas tu kita akan letak dia dalam kalau untuk musim ketiga ni, teaser dia saya boleh sharekan sikit. Dia akan ada satu pertandingan dengan ejen-ejen, termasuk ejen dari luar Bandar Cyberjaya. Jadi ini merupakan satu, kita akan ada introduce watak-watak baru. Dan dengan Ali tak ada Iris sekarang ni, kita akan tengoklah macam mana dia akan cope, berjaya ke dia, gagal ke dia kan. Menarik ni. Mungkin daripada tu dah dapat teaser kita. Ejen daripada utara lah mungkin. Datang ke Cyberjaya. Baiklah, terima kasih Usama di atas perkongsian hari ini, and semoga berjayalah lagi dengan Ejen Ali ya. Alright, kita nantikan dan juga tahniah Usama and the team, luar biasa. Dan kita harapkan juga filem ini akan jadi filem yang terbaik, pemangkin untuk anak-anak muda. Betul. Buat lagi animasi-animasi yang hebat. Terima kasih Usama. Dan kepada anda semua, jangan lupa kalau nak bersama dengan Usama dan juga untuk menyaksikan Ejen Ali ni sempena Festival Filem Malaysia ke-31, jom tonton Ejen Ali secara percuma di TGV Suria KLCC pada esok ya. Betul. 5 Disember. Betul besok minggu depan. Betul. Besok 5 Disember anda boleh saksikannya kerana tiket yang akan diberikan adalah percuma. Dan selepas itu siapa cepat dia dapat, dan selepas itu anda akan bersama dengan Usama, ada sesi soal jawab. Betul lah. Nak tanya-tanya soalan, besok boleh pergi dekat situ. Alright.